Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright, mari kita sambung pelajaran kita. Kita dah selesai tentang kalau kita tengok, kita dah selesai tentang integer. Integer dah selesai. Sekarang mari kita masuk kepada pecahan. Okey, pecahan. So, dalam 1.3 kita akan belajar tentang pecahan positif dan negatif. Okey. So, kita akan belajar tentang pecahan positif dan negatif. Okey. Ini ialah pecahan. Ini adalah pecahan jenis pecahan wajar. Wajar ni maksud dia penyebut. Okey, ini pengangka. Pengangka lebih kecil daripada penyebut. Okey, jadi ini adalah pecahan wajar. Okey, ni benda ni dah belajar masa sekolah rendah, betul tak? Okey, selepas tu kalau kata pecahan 5/2. Ni tak wajar. Okey, ni pecahan tak wajar. Sebab apa? Sebab dia punya pengangka lebih besar daripada penyebut. Mana boleh gajah duduk atas tikus? Tak wajar kan? Orang, bukan orang, maksudnya gajah lah. Benda-benda yang besar-besar duduk atas benda yang besar kecil. Tak boleh lah. Jadi dia tak wajar. Okey, lepas tu kita ada lagi satu contoh macam ni. Ini adalah pecahan bercampur. Okey, pecahan bercampur. Selalunya pecahan bercampur ni kalau kita tukarkan dia, kita kena 3 darab 1 darab, lepas tu tambah darab 1 tambah 2. Jadi pengangka dia jadi 5. 3 darab 1, 3. 3 tambah 2 jadi 5. 5/3. Jadi dia akan menjadi pecahan tak wajar. Soalnya pecahan tak wajar kita tukarkan kepada pecahan bercampur. Okey, itu sebagai introduction lah untuk ulang kaji balik apa itu pecahan. Jadi kalau pecahan negatif, okey, 1/2. Kalau cikgu letak negatif, dia jadilah pecahan negatif. Kalau tak ada negatif, 5/2 dia jadilah pecahan positif. Kalau 5/3 pecahan positif. Kalau ada negatif, dia jadi pecahan negatif. Itu je, okey? Jadi tak susah. Okey, mari kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama berkenaan dengan pecahan ialah banding dan susun pecahan berikut. Okey, macam mana kita nak susun dia mengikut garis nombor? Kalau kita ada garis nombor, macam mana kita nak susunkan pecahan-pecahan ni? Okey, contoh diberi kita 1/8, negatif 3/4, negatif 1, 1/4, 1/2, negatif 1, 5/8. Negatif 3/8. Okey, macam mana kita nak tukar? Step yang pertama, apa yang perlu kita buat? Kita perlu samakan penyebut. Samakan penyebut. Sekarang penyebut semua tak sama. Jadi apa kita kena buat? Okey, kita pilih yang paling besar. Okey, kita pilih penyebut yang paling besar dan kita samakan kepada penyebut yang paling besar. Okey, so yang mana yang paling besar? Kalau kita tengok 8, 4, 2, 8. Jadi 8 yang paling besar. Okey, jadi kita tukarkan kepada, kalau yang dah besar tak perlu lagi lah. Okey, kalau yang dah 8 tak perlu tukar. 4 perlu tukar tak? Perlu. Jadi 4 macam mana nak jadi penyebut dia 8? Kena darab 2. Okey, darab 2. Okey, yang ni dalam pecahan bercampur. Tukarkan kepada pecahan tak wajar dulu. Okey, tukarkan, jadi akan jadi apa? Dia akan jadi negatif 5/4. Okey, lepas tu baru tukarkan penyebut dia. Okey, penyebut dia 4. Jadi kita nak tukar jadi 8. Jadi kena buat apa? Darab 2. Okey, 2, 1/2. Nak tukar kepada 8 macam mana? Darab 4. Bawah darab, atas pun darab. Okey, yang ni tukarkan kepada pecahan tak wajar dulu. 8 darab 1, 8. 8 tambah 5, 13. 13/8. Okey, jadi dia dah perlu tukar tak? Tak perlu. Biar. Okey, ni pun tak perlu tukar. Jadi sekarang ni mari kita darabkan. Jadi ini sama, kekal. Okey, 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. Okey, selesai. Yang ni jadi apa? Jadi negatif 10. 5 darab 2, 10. 4 darab 2 lah 8. Yang ni dia jadi 1 darab 4, 4. 2 darab 4 lah 8. Okey, ni tak perlu tukar. Bawa turun je. Okey, dah selesai. Jadi ingat, kalau ada soalan macam ni, tukarkan penyebut kepada penyebut yang sama dahulu. Okey, lepas tu kita buat garis nombor. Okey, tengah-tengah kita ada kosong. Okey, pilih yang positif dahulu. Mana yang positif? Okey, ini positif. 1/8 positif lagi. 4/8 positif lagi. Itu sahaja yang positif kan? Betul tak? Okey, betul. Jadi 1/8 dengan 4/8 mana lebih kecil? Kita tulis yang lebih kecil dahulu. So 1/8 dahulu. Lepas tu 4/8. Okey. Sekarang ni pilih yang negatif pula. Okey, kita ada negatif 6, negatif 10, negatif 13, negatif 3. Ni mana dahulu? Negatif 3 dahulu. Negatif 3/8. Lepas tu negatif 6. So, ni apa ni? Okey, negatif 6/8. Negatif 10/8. Dan negatif 13/8. Dah selesai. Dah habis belum? Belum habis lagi. Okey, sekarang ni dia nak kita susun kan? Kita dah susun. Tapi ini kita
susun mengikut yang kita dah tukar. Jadi dia nak yang asal, yang original. Jadi yang original macam mana? Yang original. Ni kalau ikut yang original, negatif 13/8 ni ialah negatif 1, 5/8. Negatif 10/8 ni apa? 10/8 ni ialah negatif 1, 1/4. Okey, negatif 6/8 ni siapa awalnya? Negatif 3/4. Okey, negatif 3/8 ni negatif 3/8 lah. Okey, lepas tu kosong. Okey, 1/8 ni 1/8. 4/8 ni siapa? 4/8. 4/8. Mana? 4/8 ni ialah 1/2. 1/2. Okey. Okey, sekarang ni katakan kalau dia nak dalam urutan menaik. Kalau dia nak dalam urutan menaik, kita nak kena buat apa? Susun daripada yang kecil ke besar. Kalau menaik, dia arah dia ke kanan. So, kalau ke kanan, jawapan dia ialah negatif 1, 5/8, negatif 1, 1/4, negatif 3/4, negatif 3/8, 1/8, 1/2. Kalau dia nak urutan menurun. Okey? Kalau nak urutan menurun, dia ke kiri. Jadi, kalau ke kiri, terbalik je lah. Daripada kiri daripada kanan ke kiri. Jadi ini akan mula dulu 1/2, 1/8, negatif 3/8, negatif 3/4, negatif 1, 1/4 dan negatif 1, 5/8. Macam itu sahaja untuk susunan. Okey. Jadi susah tak? Tak. Ingat first step ialah kita tukar penyebut kepada sama, susun dia, lepas tu tengok yang original punya, lepas tu susun dia. Kalau dia nak naik ke kanan, kalau dia nak turun ambil daripada kiri ke kiri, daripada kanan ke kiri. Macam tu sahaja. Boleh? Alright. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada, ingat lagi tak? Operasi. Alright. Hari ni kita nak buat gabungan operasi pecahan. Okey. Alright. Ingat lagi tak? Operasi itu maksudnya tambah, tolak, darab, bahagi. Sekarang ni kita nak gabungkan semua ni dalam satu ayat matematik. Okey. Kita tengok sini. 1, 2/3 darab 2/5 tolak 5/6. Okey. Macam mana ni nak buat? Okey. Ingat. First step kita buat dalam kurungan dulu. Okey. Sebelum tu kita tukar semua kepada pecahan tak wajar dulu. Okey, kita tukarkan, tak nak pecahan bercampur. Bercampur susah kita nak buat. Okey, bercampur kita pun bercampur jadi tom yum campur. Kita pun pening. Jadi tukarkan kepada pecahan tak wajar dulu. Okey, 3 darab 1 3. 3 tambah 2 5. 5/3. Darab 2/5 tolak 5/6. Okey, sekarang ni kita buat yang mana dulu? Buat darab ke buat kurungan dulu? Buat dalam kurungan dulu. Okey, jadi dalam kurungan kita samakan penyebut. Ni macam biasalah. Yang tak ada apa kita bawa dia, kita salin balik. Okey, 5 dengan 6. Apa penyebut yang sama? Nak bagi dia sama macam ni, dia kena darab. Okey, 5 dengan 6 ni apa penyebut yang sama? Penyebut yang sama ialah 30. Okey, jadi 30. Jadi macam ni 5 nak jadi 30 kena darab 6. 5 nak jadi 30 kena darab 6. Okey, 6 nak jadi 30 kena darab 5. Okey, jadi bawah 30. 2 darab 6 12. Tolak dengan 6 darab 5 30. 5 darab 5 25. Dah selesai. Okey, sekarang ni 5/3. Okey, sekarang ni kita nak selesaikan yang dalam ni. So, 12 tolak 25. Dia akan dapat jawapan negatif. Okey, jadi 12 tolak 25 berapa? 13. Negatif 13/30. Macam tu. Okey, sekarang ni baru kita dah darab. Okey, bila nak darab, okey, kita boleh buat satu kaedah, kita boleh potong. Kalau atas pengangka dengan penyebut dia, kita boleh tengok ada persamaan, kita boleh potong. Jadi tengok ni 5 dengan 30. Kita boleh permudahkan dia. Macam mana nak permudahkan dia? Kita tengok 5 dengan 30 macam mana nak permudahkan dia? Okey. Kalau 30 bahagi 5, kita akan dapat berapa? Dapat 6 kan? Okey. So sini 6, sini akan jadi 1. Okey, kita potong-potong dia. Yang ni akan jadi 6, ini akan dapat 1. 3 dengan 13 boleh tak potong? Tak boleh. Jadi biarkan. Okey, sekarang ni baru kita dah darab masuk. Okey, positif dengan negatif. Jadi jawapan dia negatif. 1 darab 13, 13. Okey, 3 darab 6, 18. Dah, selesai. Okey, macam tu sahaja. Okey, ingat, kalau boleh permudahkan, kita permudahkan pengangka dengan penyebut. Okey, seterusnya, kita buat soalannya. Seterusnya, 5/8 tambah 1/3 bahagi negatif 5/6. Okey, so, first step, ingat, kita tak nak pecahan bercampur. Jadi tukarkan semua pecahan bercampur kepada tak wajar. Okey, kita salin balik, tambah 3 darab 1 3 tambah 1 4. 4/3 bahagi negatif 5/6. Okey. So, dalam pecahan kalau ada bahagi A dengan B. Okey, bahagi A per B. Kita kena tukarkan dia kepada darab. Bahagi tak boleh. Kita kena tukarkan dia kepada darab dan A dan B ni tukar posisi.
terbalik. B jadi atas, A jadi bawah. Okey, boleh. Sebagai contoh, kalau darab 3/5, bahagi 3/5, tukarkan dia jadi darab 5/3, baru boleh buat. Okey. So, yang ni bahagi. Jadi kita tak boleh buat. Jadi kita kena tukar. Okey, kalau kita tukarkan dia, salin balik, tambah 4/3, dia akan jadi darab. Darab berapa? Negatif 6/5. Ingat, darab dia akan tukar atas ke bawah, balik. Okey, lepas tu darab macam biasalah. Okey, 5/8. Nak buat tambah atau darab dulu? Kita buat darab dulu. Okey. So, tambah macam biasa. Okey, sekarang ni kita buat yang dalam kurungan. Okey, boleh permudahkan tak mana-mana? Ni boleh permudahkan. Dia akan jadi berapa? Ni akan jadi 1, ni akan jadi 2. Okey. So, 4 darab negatif 2 akan dapat negatif 8. 1 darab 5 akan dapat 5. Okey. Okey, sekarang ni positif jumpa negatif akan jadi negatif. So 5/8 tolak 8/5. Ni macam mana? Samakan penyebut. Okey, bagi samakan penyebut, so kena darab apa? Apa yang sama? 40 sama. Okey, 40. Jadi darab 5, ni darab 5. Ni darab 8, ni darab 8. Jadi dia akan jadi apa? 25 darab 5 25 per 40. Tolak 8 darab 8 64 per 40. Okey, dah sama baru boleh buat. Okey, 25 tolak 64 berapa? So 25 tolak 64, dia akan dapat negatif. Okey, berapa? 65 tolak ni akan dapat 39. Per berapa? 40. Okey. Macam itu sahaja. Okey. So, cikgu harap soalan ni boleh membantu awak untuk buat pecahan dalam gabungan operasi. Dia sama saja, sebab awak yang perlu awak tahu adalah tambah dengan bahagi. Bahagi dia jadi lain. Lepas tu tambah dengan bahagi, nak buat yang mana dulu? Buat yang bahagi dulu. Kalau dalam kurungan, buat yang dalam kurungan dulu. Okey? Yang lain tu sama sahaja, tak ada beza sangat. Okey? Boleh. Alright, so jumpa awak di next video. Okey, bye-bye.